Oke, jenayah berkaitan pedofilia tidak lagi menjadi asing di Malaysia. Seperti contoh, negara kita pernah digemparkan dengan kes popular apabila seorang pedofil yaitu Richard Hackle telah ditangkap dan dijatuhkan hukuman selama 22 tahun penjara di Mahkamah London kerana terdapat 71 pertuduhan seksual kanak-kanak yang berusia dari 6 bulan hingga 12 tahun. Selain itu, pada tahun 2015 juga, rakyat Malaysia telah dikejutkan dengan seorang pelajar pintar matematik Malaysia yaitu Nur Fitri Azmir Nordin yang menuntut di Imperial College di United Kingdom telah dijatuhkan hukuman selama 5 tahun penjara atas kesalahan memiliki, menghasilkan dan mengedar 30,000 imej dan video locah kanak-kanak bawah umur oleh Mahkamah Southwark Crown di London. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan tentang perbezaan di antara hebifilia dan pedofilia. Bagi segi definisi, pedofilia ini bermaksud kecenderungan seks terhadap kanak-kanak yang masih kecil. Dan bagi hebifilia pula, ianya bermaksud kecenderungan seks terhadap golongan di peringkat baru mahu baligh, iaitu di antara umur 11 hingga 15 tahun. Pedofilia ini dianggap sebagai satu kecerdasan minda. Berbeza pula dengan hebifilia yang tidak dianggap sebagai kecerdasan minda namun dianggap sebagai satu jenayah. Bagi kes pedofilia, ianya menjadi tumpuan di negara kita dan banyak pendedahan dilakukan oleh media. Namun itu, terma hebifilia tidak menjadi tumpuan dan bukan semua orang tahu maksud sebenar terma ini. Namun itu, kes hebifilia ini boleh dikatakan banyak berlaku di Malaysia ini, di mana banyak berlakunya perkahwinan di usia yang teramat muda berlaku dengan pasangan yang lebih tua. Faktor utama berlakunya pedofilia adalah kerana gangguan psikologi yang dialami oleh pemangsa yang menjadikannya terangsang dengan kanak-kanak yang kecil. Gangguan ini tidak boleh dianggap remeh kerana ada juga berita di mana bayi yang baru berumur 2 bulan dirogol oleh bapanya sendiri. Oleh itu, pedofilia ini perlu dianggap serius dan bantuan kaunseling perlu diberikan kepada pemangsa. Faktor utama bagi hebifilia pula adalah kerana pengalaman masa lampau mereka. Oleh kerana mereka pernah menjadi mangsa seksual ketika masih berada di peringkat kecil, maka mereka akan terdorong untuk melakukannya juga. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa pedofilia dan hebifilia ini saling berkait antara satu sama lain. Kerana mangsa pedofilia mungkin akan menjadi pemangsa hebifilia. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang isu-isu pedofilia, dan antara isu tersebut adalah mengenai kes yang melibatkan jurugambar 9 warga British iaitu Richard Hackle yang berumur 30 tahun. So dalam kes Richard Hackle ini pada Jun 2016 media melaporkan bahawa Richard Hackle telah dihukum penjara seumur hidup oleh sebuah mahkamah di London kerana telah melakukan pencabulan seksual ke atas 23 kanak-kanak di Malaysia serta bayi dan kanak-kanak di Kemboja dalam tempoh hampir 1 dekad. So selepas kes tersebut, Richard Hackle ini didapati bersalah dengan 71 pertuduhan dan polis telah menemui lebih 20,000 imej lucah kanak-kanak di dalam komputer dan kameranya ketika dia ditangkap di lapangan terbang Gatwick, London. Okey, untuk isu yang kedua pula adalah kes yang melibatkan seorang warden asrama pusat tahfiz iaitu Namawi Anwar yang berumur 28 tahun. So, Namawi Anwar ini tertuduh melakukan jenayah seksual yang melibatkan 5 pelajar lelaki yang berusia 9, 10, 11 dan 15 tahun sepanjang April 2019. So, berdasarkan dua isu tersebut, kita boleh lihat bahawa isu pedofilia ini telah berlaku pada tahap yang serius
dan perlu diambil tindakan yang sewajarnya. Okey, Assalamualaikum. Saya Muhammad Ashraf bin Busra. Okey, saya akan membentangkan tentang implikasi kejadian pedofilia. Sudah semestinya pedofilia ini mempunyai kesan-kesan yang negatif lah, sama ada kepada individu, masyarakat dan negara. Okey, kita teruskan kepada implikasi yang pertama, iaitu memudaratkan kesihatan mental mangsa yang terlibat. Ini khususnya kepada individu yang terlibat lah, sama ada pelaku ataupun yang menjadi mangsa kepada pelaku. Kedua ialah menjejaskan masa depan mangsa yang terlibat. So ini maksudnya masa depan individu yang menjadi mangsa itu akan terjejas dari segi mental dan fizikal lah. Okay. Seterusnya adalah yang ketiga ialah peningkatan kes sumbang mahram. Okay, ini sudah semestinya perkara yang utamalah, di mana pedofilia ini salah satu punca sumbangan kepada sumbang mahram lah. Yang keempat ialah kejadian pembuangan bayi mudah berlaku. Ini sudah mestinya berlaku pada mangsa lah, apabila mangsa sudah terlibat dengan pedofilia, khususnya kepada mangsa-mangsa yang mungkin di antara umur 12 tahun ke atas yang sudah berpotensi untuk mengandung. Apabila mengalami pedofilia ini, sudah semestinya akan mempunyai risiko yang tinggi lah untuk pembuangan bayi mudah berlaku. Okay, yang kelima adalah kejadian kes bunuh diri mudah berlaku. Ini sudah semestinya berlaku kepada individu yang menjadi mangsa. Apabila tidak berlaku keseimbangan daripada segi mental, maka aktiviti ataupun kes membunuh diri ini lebih mudah berlaku. Okay, yang terakhir ialah melahirkan masyarakat yang tidak sihat ataupun gemar terhadap kegiatan pedofilia. Ini maksudnya pada masyarakat lah, apabila pedofilia ini kerap berlaku, maka ada sesetengah masyarakat yang akan mungkin terpengaruh dari segi video pornografi dan sebagainya, yang menjadi faktor-faktor yang boleh mempengaruhi masyarakat untuk melakukan pedofilia. Itu saja. Seterusnya saya akan teruskan dengan cabaran untuk membanteras golongan-golongan pedofilia ini. Okey, bentuk poin yang pertama adalah bahan-bahan yang dapat diakses daripada internet. Okey, seperti yang kita tahu, seperti yang dinyatakan di isu-isu, ramai pemangsa-pemangsa tersebut yang memiliki ataupun membuat sendiri imej-imej lucah tersebut yang melibatkan kanak-kanak. Seperti yang kita tahu, menyimpan ataupun mempunyai gambar-gambar tersebut adalah satu kesalahan. Jadi, untuk mendapatkan bahan-bahan ini di internet bukan suatu perkara yang mudah. Jadi kalau seorang itu hanya Google macam tu saja, dia tak akan jumpa. So untuk mengakseskan benda ni, mereka menggunakan web yang digelar sebagai dark web. Kenapa dark web? Okay. Dark web ini digunakan kerana siapa-siapa yang mengakses itu tidak akan dapat ditrace ataupun dikesal oleh mana-mana pihak. Okay. So sesiapa yang mengupload ataupun mengambil apa-apa bahan daripada dark web tersebut tidak akan dapat diketahui oleh mana-mana pihak. So mereka akan berasa selamat apabila mengakses dark web ini. Okey, biasanya pembelian yang berlaku di dark web ini menggunakan Bitcoin. Kenapa Bitcoin? Bitcoin satu transaksi yang dapat digunakan secara sulit. So siapa pembelinya tidak akan dapat tahu siapa yang membekalnya, tak akan tahu siapa yang membekal benda tersebut. Jadi perkara seperti ini akan menyusahkan pihak berkuasa untuk membanteras pembekal-pembekal bahan-bahan lucah yang melibatkan kanak-kanak. Okey, bagi cabaran yang seterusnya adalah sikap daripada keluarga mangsa itu sendiri. Okey, kenapa perkara ini berlaku? Okay, contohnya seperti seorang kanak-kanak itu mengadu kepada ibu bapa
yang mereka dicabul oleh ahli keluarga yang lain, contohnya seperti sepupu mereka ataupun pakcik mereka ataupun siapa-siapa sahaja. Jadi keluarga tersebut dia menganggap perkara ini adalah suatu perkara yang biasa dan tidak mengendahkan perasaan apa yang terjadi kepada kanak-kanak tersebut. So golongan yang mencabul itu berasa selamat dan terus untuk membuat perkara-perkara yang tidak senonoh ini. Okey, cabaran yang seterusnya untuk membanteras pedofilia ini adalah pemantauan yang dilakukan kepada media sosial kanak-kanak. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang ini kanak-kanak mempunyai macam-macam platform media yang digunakan, seperti aplikasi Instagram, TikTok dan sebagainya. Jadi ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk memastikan kanak-kanak tersebut menggunakan platform ini dengan baik. Okey. Seterusnya, ibu bapa haruslah memastikan yang kanak-kanak tidak berkongsi apa-apa sembarang maklumat yang penting, seperti alamat, tempat tinggal, di mana, bila masa dia free, sekolah kat mana, untuk memastikan pemangsa-pemangsa ini tidak mengetahui maklumat sulit berkaitan dengan keluarga seseorang kanak-kanak tersebut. Untuk cabaran yang terakhir adalah didikan kepada golongan kanak-kanak. Seperti yang kita tahu, jika pemangsa itu melakukan perkara yang tidak senonoh, kanak-kanak itu mungkin tidak mengetahui yang dia adalah seorang mangsa kepada pemangsa tersebut. Jadi ibu bapa haruslah memainkan peranan yang penting untuk memberitahui jika seseorang itu sedang mencabuli ataupun membuat perkara yang tidak senonoh, untuk memastikan aduan dapat dilakukan kepada ibu bapa dan dapat memberhentikan perbuatan ini dilakukan kepada kanak-kanak tersebut. Seterusnya adalah cadangan penyelesaian. Bagi cadangan penyelesaian ini terbahagi kepada 3, iaitu ibu bapa, masyarakat dan kerajaan. Bagi ibu bapa, mereka hendaklah memantau dan melihat apa yang diakses oleh anak-anak di dalam internet. Kerana di dalam internet ini terdapat pelbagai informasi dan maklumat yang tidak bersesuaian dengan anak-anak. Seterusnya, ibu bapa hendaklah memberikan pendedahan awal tentang pendidikan seks kepada anak-anak, serta memberikan mengamalkan komunikasi secara terbuka dan asertif. Selain itu, bagi masyarakat pula, masyarakat hendaklah mengambil tahu tentang jenayah pedofilia ini, dan sekiranya terdapat apa-apa kes yang berlaku di depan mata mereka, mereka hendaklah peka dan terus melaporkannya kepada pihak berkuasa. Selain itu, bagi kerajaan pula, kerajaan hendaklah memberikan penekanan dalam program kesedaran tentang pedofilia ini agar terdapat kesedaran tentang untuk mereka lebih peka terhadap persekitaran mereka, kerana pedofilia ini akan berlaku di mana-mana sahaja. Selain itu, bagi kerajaan hendaklah menyekat website-website yang mengandungi pornografi ini, kerana terdapat banyak website di internet itu yang mempunyai unsur-unsur pornografi. Oleh itu, kerajaan hendaklah menyekat website-website yang sedemikian. Okey, sebagai rumusan, setelah mengkaji dan membuat analisis awal, apa yang kami perolehi adalah tajuk pedofilia ini sesuai dijadikan isu terkini untuk bertujuan mengkaji adakah masyarakat peka akan punca perkara itu terjadi dan langkah yang sesuai untuk mencegah daripada ianya terus berterusan. Oleh itu, apa yang dapat dirumuskan dan persoalan yang menjadi tanda tanya ialah masih relevankah sistem undang-undang negara dalam memberi hukuman terhadap pesalah pedofilia ini? Apakah faktor yang lain yang menyebabkan isu pedofilia ini terus-menerus terjadi, dan bagaimanakah cara yang produktif untuk mengekang daripada isu pedofilia ini terus berleluasa? Sekian dan terima kasih.